Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah. Segala puji-pujian kehadrat Allah kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam forum ini bersama saya Amirul Iskandar bin Amri di pagi yang mulia ini. Tajuk kita pada hari ini adalah akhlak Muslim dalam menggunakan media sosial. Tajuk ini dipilih adalah kerana masyarakat zaman sekarang memandang remeh terhadap adab dalam menggunakan media sosial. Kebanyakan mereka memandang enteng akan isu ini. Kami memilih tajuk ini untuk mendedahkan lagi betapa pentingnya beradab ketika menggunakan media sosial kepada orang ramai, terutamanya orang Muslim. Sebelum saya memperkenalkan ahli panel kita pada hari ini, izinkan saya menerangkan sedikit sebanyak berkenaan adab Muslim dalam menggunakan media sosial. Secara asasnya, 3 adab menggunakan media sosial bagi umat Islam yang sewajibnya kita patuhi. Adab-adab yang dinyatakan telah pun diriwayatkan dalam Al-Quran dan hadis sebelum kewujudan media sosial lagi. Yang pertama, kita seharusnya menyampaikan perkara yang baik. Ini bertepatan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala sebanyak mana pahala yang diperolehi oleh orang-orang yang mengikutnya. Riwayat Muslim. Ini amatlah penting agar tidak ada mana-mana pihak yang teraib dalam pertuturan kita dan agar tidak ada mana-mana pihak yang bertelingkah atas perkongsian kita. Yang kedua, kita ditegaskan untuk menyampaikan perkara yang benar sahaja. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Kahf ayat 18 yang bermaksud, tidak ada sebarang penyataan yang dilafazkannya atau perbuatan yang dilakukannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia menerima dan menulisnya. Selain itu, Nabi kita Muhammad SAW juga menegaskan perihal yang berikut dalam sebuah hadisnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba apabila menuturkan satu perkataan yang tidak dipastikan kebenarannya terlebih dahulu, akan membawanya ke neraka jaraknya lebih jauh dari jarak antara timur dan barat. Muttafaqun alaih. Yang ketiga, perkara yang amat dititik beratkan di dunia nyata kini diaplikasikan ke dunia maya. Kita wajib menjaga ikhtilat atau lebih dikenali sebagai batas pergaulan sesama bukan mahram. Sebelum kita meneruskan dengan tajuk forum kita pada hari ini, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan ahli panel bersama saya dengan panel-panel jemputan. Ahli panel kita yang pertama, Saudari Syazah Syahindah, seorang yang pemalu tetapi petah berkata-kata. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, khabar baik. Terima kasih saudara Amirul. Alhamdulillah. Ahli panel kedua kita, Saudari Nurin Afika binti Muhammad Murli yang tidak hilang senyuman di wajahnya. Ahli panel terakhir, ahli panel ketiga kita yang anggun lagi bergaya, Saudari Nur Azrina binti Azman. Dengan ini, saya ingin mengajukan pada panel pertama kita, mengajukan soalan kepada panel pertama kita, Saudari Syazah. Saudari Syazah, bolehkah saudari menguraikan sedikit sebanyak tentang kegairahan masyarakat terhadap aplikasi media sosial? Alhamdulillah, syukur diberkati. Terima kasih saudara Amirul. Izinkan saya meneruskan proses pembincangan kita. Mengapa masyarakat semakin gairah dalam menggunakan aplikasi media sosial?
Media sosial ada baik dan buruknya. Sebagai seorang Muslim, saya sendiri sudah dapat menyaksikan banyak manusia yang sudah cenderung dalam menggunakan media sosial. Jika dahulu, kanak-kanak atau remaja menggunakan masa lapang mereka dengan aktiviti yang berfaedah, seperti aktiviti bermain di luar rumah, berbasikal dan sebagainya. Tetapi, masa kini berubah yang mana remaja dan kanak-kanak ketagihan media sosial terdedah kepada penggunaan pelbagai peralatan teknologi seperti televisyen, internet, komputer, telefon pintar serta permainan video. Perkembangan zaman yang pesat ini menyebabkan masyarakat, terutamanya remaja, pada masa kini berlumba untuk menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. Media sosial merupakan salah satu media yang mempunyai peranan besar dalam kehidupan masyarakat kini. Media sosial dari masa ke semasa semakin digemari oleh masyarakat global kerana mempunyai pelbagai keunggulan berbanding dengan media lainnya. Secara purata, kanak-kanak menghabiskan masa selama 8 jam sehari menggunakan peralatan teknologi tersebut dan menyebabkan perkembangannya dipengaruhi oleh sumber teknologi yang terdapat dalam kehidupannya. Dengan teknologi yang canggih seperti smartphone dan jaringan internet, ia menjadi makanan harian kepada masyarakat, terutamanya remaja pada era globalisasi ini. Mereka terlalu obses dengan media sosial yang boleh memberi impak kepada tingkah laku mereka. Terima kasih. Terima kasih Saudari Syaza. Saudari Afika, apakah pendapat saudari tentang apa yang telah dinyatakan oleh Saudari Syaza? Terima kasih saudara Amirul di atas persoalan yang diajukan sebentar tadi. Bagi menjelaskan lagi persoalan yang baru saja diterangkan oleh saudari Syaza tadi, ini saya jelaskan. Ketagihan media sosial juga bukan sahaja melanda dalam kalangan remaja dan kanak-kanak sahaja, tetapi menjadi gejala kepada mereka yang telah berusia juga. Beberapa kajian menunjukkan bahawa mereka yang telah berumur 50 tahun juga kini lebih gemar melalui media sosial untuk memenuhi masa lapang mereka dan menjadikan teman di kala mereka kesunyian. Sesetengah golongan usia emas juga lebih leka dan alpa dan kurang bersosial kerana ada peneman dengan menumpukan telefon untuk berhubung secara jarak jauh. Lebih-lebih lagi apabila anak-anak mereka lebih sibuk bekerja berbanding pulang ke kampung halaman dan meluangkan masa dengan mereka. Malah apabila mereka bertandang ke kampung juga, contohnya semasa peristiwa hari raya ataupun waktu puasa, mereka lebih cenderung untuk meluangkan masa dengan media sosial berbanding berbual-bual dengan ibu bapa mereka. Tingkah laku mereka ini juga turut dicontohi oleh anak-anak mereka dan menyebabkan cucu-cucu mereka tidak dapat berinteraksi dan meluangkan masa dengan mereka. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik orang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Merujuk kepada hadis ini, jelaslah bahawa kita hendaklah sentiasa berakhlak baik dan mulia, tidak kiralah ketika berkomunikasi maupun ketika menggunakan media sosial. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Saudari Afika. Seterusnya kita ke ahli panel ketiga kita, Saudari Azrina. Bolehkah saudari terangkan sedikit banyak tentang bentuk-bentuk aplikasi yang digemari dan mengapa ia digemari serta skop aplikasi yang akan dibincangkan? Terima kasih saudara Amirul. Setelah melakukan beberapa kajian, saya dapati bahawa bentuk-bentuk aplikasi ini dapat dibahagikan kepada 5 kategori utama, iaitu rangkaian sosial, rangkaian blog, rangkaian perkongsian gambar dan video,
rangkaian komuniti dan forum perbincangan, serta rangkaian perbualan. Namun, kita akan fokuskan kepada dua aplikasi yang paling digemari masyarakat. Seperti yang semua sedia maklum, bentuk aplikasi yang sering menjadi tumpuan utama semestinya ialah aplikasi dalam rangkaian sosial. Bentuk aplikasi jenis ini mempunyai pelbagai feature. Namun, fungsi utama aplikasi ini adalah menjadi perantaraan komunikasi antara dua pihak. Contoh aplikasi yang mempunyai ciri-ciri tersebut adalah aplikasi Telegram yang digunakan oleh setiap lapisan masyarakat pada masa kini. Aplikasi Telegram telah digunakan secara meluas, bukan sahaja dalam bidang komunikasi, malah bidang pendidikan juga turut terlibat sama menggunakan aplikasi ini. Namun, berbalik kepada soalan kita, mengapa aplikasi ini digemari oleh masyarakat? Ada sebuah hadis yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang bermaksud menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Daripada hadis riwayat Ibnu Majah nombor 224. Maka kerajaan telah mencari jalan alternatif, iaitu pembelajaran dijalankan secara atas talian. Di sini, dapatlah kita ketahui bahawa majoriti pengguna Telegram terdiri daripada pelajar sekolah dan juga pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta, iaitu IPTA dan IPTS. Terima kasih. Terima kasih saudari Azrina. Seterusnya, saudari Syaza. Bolehkah saudari Syaza terangkan lebih mendalam tentang apa yang telah diuraikan oleh saudari Azrina? Terima kasih saudara Amirul. Bentuk aplikasi yang kedua pula adalah rangkaian blog. Sebelum saya jelaskan dengan lebih lanjut lagi mengenai bentuk aplikasi ini, saya akan memberikan contoh aplikasi untuk bentuk ini dahulu untuk lebih memudahkan anda semua memahaminya. Contoh aplikasi bagi rangkaian blog adalah aplikasi Twitter. Twitter adalah sebuah aplikasi yang menyediakan ruang kepada pengguna untuk berkongsi cerita, pengetahuan, pengalaman ataupun pendapat masing-masing secara terbuka dan tanpa sebarang sekatan. Penggunanya hanya perlu menaip apa yang ingin dikongsikan kepada orang ramai dan tekan butang kongsi. Maka, secara tidak langsung, orang ramai dapat membaca berkenaan perkara yang dikongsikan. Melalui apa yang dihujahkan, dapatlah saya menyatakan skop aplikasi yang turut akan dibicarakan dalam forum ini telah dirungkai sekaligus. Namun, mengapa aplikasi ini digemari? Apakah kelebihan aplikasi ini sehingga menarik 206 juta pengguna aktif? Kelebihan utamanya adalah pengguna boleh berkongsi apa sahaja yang diinginkan. Sebagai contoh, semasa banjir melanda Malaysia pada bulan Januari baru-baru ini, rakyat Malaysia bersatu hati mencuba untuk membantu mangsa banjir. Namun, bagaimana bantuan dapat dihulurkan hanya melalui aplikasi Twitter ini? Akan saya rungkaikan persoalan tersebut. Kita seharusnya bersyukur kerana menetap di Malaysia yang terdiri daripada penduduk yang sangat pemurah. Ramai rakyat Malaysia yang membuat blog di Twitter berkongsi nombor akaun bank sekiranya ada yang ingin memberikan sumbangan. Malah, ada juga yang berkongsi mengenai tempat-tempat yang boleh dituju oleh mangsa banjir untuk menetap dan mendapatkan makanan serta keperluan harian. Maka, jelaslah aplikasi ini sangat digemari oleh masyarakat. Masa amatlah mencemburi kita. Terima kasih. Terima kasih saudari Syaza. Saudari Afrika, bolehkah saudari terangkan sedikit tentang penjelasan peraturan syarak yang perlu diikuti ketika membuat bahan? Terima kasih saudara Amirul.
Sebelum saya menjawab dengan lebih jelas lagi berkenaan persoalan ini, izinkan saya menghuraikan apakah yang dimaksudkan bahan dalam soalan ini. Maksud bahan dalam persoalan ini adalah hasil kajian dan karya tersendiri seseorang, atau lebih mudah difahami lagi pada masa kini, ianya dikenali sebagai konten. Berbalik kepada soalan kita, peraturan syarak yang kita perlu ikuti ketika membuat bahan adalah mencari bahan berdasarkan sumber yang boleh dipercayai. Ini adalah kerana kebanyakan sumber bahan yang dikaji oleh para pelajar maupun masyarakat datang dari sumber yang tidak sahih. Mereka terlalu memandang rendah tentang peraturan yang utama ini kerana menganggap bahawa sumber rujukan yang dipamerkan tidaklah penting. Contoh paling popular di kalangan pelajar yang boleh dikongsikan dan dijadikan sebagai contoh ialah ketika pelajar mencari bahan untuk membuat kerja khusus atau tesis yang diberikan oleh pensyarah. Mereka mengambil sesuatu bahan sebagai rujukan tanpa mengetahui asal-usul dan tanpa mengkaji terlebih dahulu tentang bahan tersebut. Malah, mereka sama sekali tidak peduli dan tidak mencuba untuk mengkaji akan kesahihan bahan tersebut. Objektif utama mereka hanyalah sekadar untuk mendapatkan info dan jawapan sahaja. Berdasarkan surah Al-Hujurat ayat ke-6, disebutkan bagaimana etika serta tata cara menyikapi sebuah berita yang kita terima. Maksud kepada surat ayat tersebut ialah, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada kaum kamu tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Berdasarkan surah ini, jelaslah bahawa Allah menegaskan bahawa kita perlulah memeriksa dahulu dengan teliti fakta yang kita ketahui sebelum dikongsikan kepada orang ramai untuk mengelakkan ditimpa musibah kepada kaum. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Saudari Afika. Saudari Syazah, bolehkah Saudari Syazah terangkan dengan lebih mendalam tentang apa yang Saudari Afika telah huraikan? Terima kasih Saudara Amirul atas persoalan itu. Selain daripada mencari bahan daripada sumber yang sahih, seseorang juga perlulah menghasilkan bahan tersendiri, tidak menciplak hasil kerja orang lain. Dalam kata lain, jangan lakukan plagiat. Perkara ini sangat ditegah, terutamanya apabila kita menggunakan media sosial. Selalunya, isu ini juga berlaku kepada pelajar-pelajar maupun pekerja karya. Seperti yang kita selalu dapat lihat, pelajar suka mengambil jalan mudah dengan meniru dan menyebut sesuatu bahan tanpa memberi kredit kepada penulis asal. Tidak dilupakan juga, sesetengah pekerja syarikat yang selalu bersaing akan sentiasa mencari jalan untuk menyatakan idea mereka walaupun idea itu dicuri dan diubah suai. Selain itu, aplikasi TikTok. Seperti yang sudah diketahui semua, TikTok merupakan aplikasi yang paling trend pada zaman sekarang. Namun, dalam tidak sedar, kebanyakan konten yang dihasilkan oleh influencer adalah sama sahaja hampir kesemuanya. Ini adalah contoh yang paling jelas dan kukuh untuk menunjukkan bahawa peraturan syarak ini tidak diikuti oleh masyarakat. Perkara ini sangatlah perlu dielakkan ketika kita menggunakan media sosial. Seterusnya, kita juga perlulah mematuhi peraturan syarak dengan menulis mengikut bahasa penulisan yang beradab dan mudah difahami pembaca. Elakkan menggunakan perkataan yang mudah menyinggung perasaan orang lain, terutamanya apabila menggunakan media sosial. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud, bukanlah seorang mukmin yang suka mencela, melaknat, berbuat dan berkata keji dan kotor. Hadis riwayat Imam Tirmizi.
Kita tidak tahu, mungkin isu yang dibincangkan itu adalah sensitif bagi sesetengah masyarakat. Sebagai inisiatif, isu tentang rasisme. Di Amerika Syarikat, isu tentang rasisme ini sangatlah diambil berat kerana kebanyakan bangsa di sana adalah bercampur aduk. Kesinambungannya, apa yang dimaksudkan saya tentang bahasa penulisan yang mudah difahami pembaca ialah apabila kita menggunakan perkataan singkatan ketika menggunakan media sosial. Perkara ini perlu difokuskan kerana masyarakat Muslim zaman sekarang gemar menggunakan singkatan atau kata nama lain short form. Perkataan singkatan ini boleh disalah terjemahkan oleh sesetengah masyarakat dan ia boleh menimbulkan perselisihan faham. Kesimpulannya, kita perlulah sentiasa mematuhi peraturan-peraturan syarak yang telah disebutkan ini untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini. Terima kasih. Terima kasih saudari Syazah. Seterusnya kita ke panel ketiga kita, saudari Azrina. Saudari Azrina, bolehkah saudari jelaskan sedikit sebanyak tentang akibat tidak menjaga adab dan peraturan sedang menggunakan media sosial terhadap individu? Terima kasih saudara Amirul. Antara akibat tidak menjaga adab dan peraturan media sosial terhadap individu ialah individu terlalu taksub dengan penggunaan media sosial sehingga terjadi permasalahan hati yang menjerumus kepada keruntuhan akhlak. Hal ini berlaku kerana apabila seseorang individu tidak mengawal batas pergaulan ketika berkomunikasi melalui media sosial, mereka akan terjerumus dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya, seperti pergaulan bebas, melepak dan berzina. Perkara ini akan menyebabkan individu berubah sikap dan kelakuan mereka. Mereka akan lebih berani untuk memberontak atau melawan, terutamanya apabila ditegur. Selain itu, penyalahgunaan media sosial juga telah menyebabkan perselisihan faham sesama individu. Hal ini kerana individu terikut-ikut dengan perkembangan berbahasa masa kini dan tidak mementingkan kesantunan bahasa. Perkara ini akan menyebabkan punca bahasa kurang sopan dipraktikkan tanpa rasa bersalah, sekaligus membuatkan perasaan individu lain terguris dengan kata-kata yang kasar dan kesat. Hadis dari Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka berkatalah sesuatu yang baik atau diam dari perkara sia-sia dan tidak elok. Terima kasih. Terima kasih saudari Azrina. Saudari Afika, bolehkah saudari menyambung penjelasan daripada saudari Azrina sebentar tadi? Okey, terima kasih saudara Amirul. Bagi meneruskan lagi penjelasan berkenaan persoalan akibat tidak menjaga adab dan peraturan media sosial terhadap individu ialah akibat lainnya ialah individu berisiko terlibat dengan aktiviti yang boleh menjerumus kepada gangguan cyber. Hal ini boleh terjadi apabila seseorang pengguna media sosial memuat naik gambar untuk dikongsi kepada pengikutnya di aplikasi media sosial pilihannya seperti Instagram, Facebook dan Twitter. Rangkaian di ruangan media sosial adalah sangat luas dan tiada had pada ruang sekeliling sahaja. Maka pada zaman yang serba moden ini, gambar-gambar tersebut boleh dimanipulasikan jika jatuh pada tangan yang salah. Hal ini boleh mengundang seseorang individu menjadi mangsa penjenayah-penjenayah dunia cyber pada masa kini seperti terlibat dalam dunia pornografi, pelacuran, seks bebas, penculikan dan pemerdagangan manusia. Hal ini menyebabkan individu tersebut mengalami penyakit mental seperti kemurungan yang teruk akibat daripada
kesan penjenayah-penjenayah dunia cyber yang melakukan jenayah tersebut kepada individu tersebut. Natijanya, media sosial adalah medium yang sangat berguna dan mungkin menawarkan banyak faedah kepada pengguna media sosial. Namun, sekiranya disalahgunakan, ianya mungkin akan menjerumuskan kita kepada jenayah yang tidak kita sedari. Kematangan berfikir penting bagi setiap individu yang menggunakan media sosial untuk menilai kebaikan dan keburukan setiap aktiviti di alam maya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudari Afika. Terima kasih kepada semua panel yang dapat melibatkan diri dengan saya pada pagi ini untuk forum yang membincangkan tentang adab menggunakan media sosial ini. Kesimpulannya, dapatlah kita bersama merungkai dan menjawab segala persoalan dan tanda tanya yang bermain di fikiran. Bagi menerangkan lagi penjelasan yang diberikan oleh panel kita pada hari ini, kita perlulah memberi fokus dan perhatian mendalam tentang isu ini. Akhlak Muslim dalam menggunakan media sosial. Setiap individu, tidak terkira masyarakat, hendaklah menyumbang dalam menjadi contoh terbaik kepada masyarakat yang lain, tidak kira bangsa dan agama. Harapnya melalui perbincangan forum ini, dapatlah kita bersama mengambil iktibar dan mempraktikkan adab ketika menggunakan media sosial. Sidang hadirin sekalian, sebelum kita melabuh tirai perbincangan tentang isu ini, izinkan saya memberi sepatah dua rangkap pantun. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua. Di lain masa bersua lagi. Assalamualaikum.